Hai semua, so untuk soalan ni kita nak selesaikan cari effective capacitance. Lepas tu kita kena cari charge dekat 4 microfarad dan 5 microfarad. Jom kita buat. Bagi semua soalan yang melibatkan sirkuit, kita wajib memahami dahulu sirkuit tu dengan cara melihat pergerakan current flow. Step ni student selalu underestimate tau sebab nak cepat-cepat siap tapi nanti end up lost. Jadi jangan skip tau step ni. Sirkuit boleh dianalogikan seperti sungai dan ia boleh bercabang-cabang dan boleh bercantum semula. Current bergerak daripada plate positif ke negatif kan? Dari plate positif, sungai berwarna hijau akan bercabang menjadi sungai berwarna biru ini. Di dalam sungai biru ini ada 3 lagi cabang yang kecil. Ia melalui 2, 7 dan 6 microfarad kapasitor dan kemudian bercantum semula. Dalam masa yang sama, sungai hijau akan bercabang menjadi sungai pink. Di dalam sungai berwarna pink ni, dia akan terbelah kepada 2 sungai kecil lagi yang melalui 6 dan 4 microfarad. Kemudian dia bercantum semula kepada 6 microfarad punya kapasitor dan bercantum dengan sungai berwarna biru untuk menjadi sungai utama semula yang berwarna hijau. Sekarang barulah boleh cari effective capacitance. Untuk step ni, cari cabang sungai yang terkecil yang awak jumpa. Kat sini saya nampak cabang 276 dan cabang 64 adalah yang terkecil. Jadi plan saya ialah selesaikan sungai biru dulu, dimulai dengan sungai 276 dan diikuti dengan 5 microfarad. Lepas tu saya akan selesaikan sungai pink pula, dimulai dengan sungai 64 dan diikuti dengan 6 microfarad. Akhirnya saya akan cantumkan sungai pink dan sungai biru untuk dapatkan effective capacitance. Jom kita selesaikan capacitance 276. Capacitance 276 arrange in parallel. Jadi C276 ialah 2 tambah 7 tambah 6 kali 10 kuasa negatif 6. Step kedua, C276 dan C5 ialah dalam keadaan series. Maka ini ialah caranya untuk kita kira C5276. Yeay, dah selesai dah sungai biru. Jom kita selesaikan sungai pink pula. C6 dan C4 ialah in parallel. Jadi ini ialah caranya. Campur je terus. Sekarang kita nak cantumkan C46 dengan C6. C46 dan C6 ialah in series. So ini ialah caranya. Kita panggil dia C646. 1 per 6 kali 10 kuasa negatif 6 campur 1 per 10 microfarad tadi yang kita dah dapat ke atas. Lepas tu kita dapatlah C646 ialah 3.75 microfarad. Dan step terakhir mencantumkan sungai biru dan sungai pink. C646 dengan C5276 ialah in parallel. Jadi kita campur je direct macam ni. Dan akhirnya jawapan dia ialah 7.5 microfarad. Sekarang kita nak cari amount of charge in 5 microfarad capacitor. Sekali lagi kita kena betul-betul faham sirkuit kita. Dekat sini saya labelkan dulu potential difference yang ada. V6 dan V4 ialah in parallel, jadi V6 sama dengan V4. Dan V6 campur dengan V6 prime ialah V terminal. Saya tulis kat sini V6, juga boleh tulis V4. Tak kisah sebab dia sama. Line yang tebal ni ialah amount of charge yang lalu dekat sungai pink. Tapi bila dia dah berpecah, line tu dah jadi halus. Ini menunjukkan total amount of charge tadi dah terbahagi 2. Lepas tu bila dia cantum balik, nampak tak dia tebal balik. So, Q6 campur dengan Q4 ialah Q6 prime. Okey, kita dah settle memahami sungai pink. Sekarang kita nak buat sungai biru. Sekali lagi, saya labelkan semua V yang ada. V2, V7, V6 dan V5. V2, V7 dan V6 ialah parallel. Jadi potential difference across them are the same. V5 dengan V276 adalah in series. Maka V5 campur V2 atau V7 atau V6 ialah V terminal iaitu 48 volt. Dari segi amount of charge pula, jom kita tengok line biru ni. Masa charge ni lalu dekat 5 microfarad, line dia tebal tau. Lepas tu bila dia dah berpecah kepada Q2, Q7 dengan Q6, garisannya jadi halus. Dan lepas tu cantum balik jadi tebal balik. Maka Q5 sama dengan Q2 campur Q7 campur Q6. Akhirnya kita boleh buat conclusion bahawa untuk charge yang lalu dekat seluruh sirkuit ini ialah QT, iaitu Q6 prime campur dengan Q5. Sekarang jom kita kira berapa total charge yang ada dekat dalam sirkuit ni. So total charge QT sama dengan effective capacitance CE darab dengan voltage terminal VT. So berapa charge Q5? Kita tahu Q5 sama dengan Q5276. Gunakan rumus Q equals to CV di mana C-nya kita ambil 5276 dan darabkan dengan V terminal.
So, dapatlah jawapannya. 1.8 kali 10 kuasa negatif 4 Coulomb. Perasan tak Q5276 ni sama dengan Q276? Tadi kita dah buat charge total sama dengan Q6' iaitu yang lalu dekat sungai pink campur dengan Q5 yang lalu dekat sungai biru. Jadi, kita bolehlah dapat amount of charge yang lalu dekat sungai pink iaitu Q646 ataupun Q6'. So, jawapannya ialah 1.8 kali 10 kuasa negatif 4 Coulomb. Seterusnya, saya nak cari potential difference across V6'. So, V6' sama dengan Q6' bahagi dengan C6'. Maka V6' ialah 30 volt. Kenapa saya sibuk nak cari V6'? Sebabnya, kalau kita tengok kat sini, V6 campur V6' ialah V terminal. Daripada sini, saya boleh dapatkan V4. Tapi, nak buat apa dengan V4? Nanti, kita boleh masuk kat dekat dalam Q equals to CV. Dah. Jom kita cari V4. So, V4 sama dengan V terminal tolak dengan V6'. Jawapannya 18 volt. Akhirnya, kita boleh cari Q4. Q4 sama dengan C4 darab V4. And the final answer is 7.2 to the power of negative 5 Coulomb. Itu saja. Sekali lagi, pesanan saya. Perhatikan pergerakan current daripada plate positif ke negatif. Perhatikan betul-betul cabang-cabangnya dan cantumkan dia semula untuk balik ke terminal negatif. Mulakan cari efektif kapasitans awak daripada cabang yang paling kecil. Diikuti dengan cabang yang sedikit besar dan seterusnya keseluruhan sirkuit. Jangan fikir nak cepat siap. Awak masih buat exercise. Belum exam lagi. Okay? Good luck!